Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk mengira pergerakan ataupun tendangan janin dalam kandungan. Kita digalakkan untuk mengira dalam 10 kali pergerakan setiap hari, dan masa yang dibenarkan adalah bermula sekitar jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Pastikan juga nampak di sebelah sini. Sekiranya anda tidak merasai 10 kali pergerakan dalam masa 12 jam, segera ke hospital. Okey, ini adalah catatan yang saya lakukan dari 8 Disember hingga 16 Disember. Carta 1 hingga 10 dan masa tamat saya simpan di hujung ya. Caranya macam ni, amat mudah. Kita diberi masa jam 9 hingga 9 PM. Dan mesti merasai 10 pergerakan. 10 pergerakan. Sekitar jam 9 pagi hingga 9 malam, bila mana kita merasai pergerakan kita punya janin di dalam rahim, kita boleh mencatatnya dengan cara beberapa kaedah. Okey, saya menggunakan 4 kaedah. Nanti saya akan terangkan satu persatu macam mana ya. Okey, katakanlah masa ini adalah masa anda bekerja sekitar jam 9 pagi hingga 9 malam. Katakanlah tiba-tiba anda duduk santai atau bercerita, bermain handphone sekitar jam 9.30 minit pagi macam tu. Okey, kamu tik ataupun jam berapa, tulislah. Ini contoh ya. Okey, ini baru pergerakan pertama. Kemudian masa berjalan sekitar jam 10 atau jam 11. Okey, dia pun bergerak 11, kadang jam 11.50, jam 1. Ini anggarannya. Kemudian jam 1.30, jam 2 dia bergerak sehingga seterusnya 2.50, jam 3.15. Okey, jam 4.30. Ini anggaran ya. Pergerakan ibu sendiri yang merasainya, dan kadang-kala kita punya anak memang aktif di dalam perut ya. Pergerakan sekarang sudah mencukupi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masa yang ke-10 ini kamu harus isi di bahagian paling hujung buku kamu. Ikut di sini, kamu kena letak di bahagian sinilah. Masa tamat, simpan masa di bahagian hujung sekali. Okey, faham ya? 4 kaedah yang Umi lakukan untuk merekod setiap pergerakan di dalam kandungan Umi. Kaedah pertama, menconteng di atas telapak tangan.
Kaedah ini boleh digunakan apabila kita bekerja di luar, sama ada bekerja di shopping mall, di restoran, kedai-kedai makan, di kebun atau kawasan yang sewaktu dengannya. Tetapi harus diingat, menconteng di tangan tidak akan berkekalan dan ibu harus terus memindahkan catatan tersebut ke dalam buku rekod kesihatan ibu. Kaedah kedua iaitu membuat jadual pergerakan baby yang kecil di sudut meja. Membuat jadual pergerakan baby yang kecil dan melekat di sebelah kanan mengikut kesesuaian diri sendiri. Apabila ibu bekerja di pejabat dan tidak mempunyai komputer peribadi, ibu boleh membuat jadual sendiri dan melekatkan di sebelah meja. Masa bekerja itu, sekiranya ibu merasakan ada pergerakan baby, saya yakin secara cepatnya ibu akan terus menanda jadual yang berada di depan mata. Kaedah ketiga, save di komputer dan sentiasa membukanya. Bagi yang sentiasa bertugas memerlukan komputer, ibu boleh membuka tab atau jadual yang ibu telah sediakan. Bagi pendapat saya, ini adalah jadual yang akan saya gunakan sekiranya saya perlukannya. Ianya memang sangat mudah. Kaedah keempat iaitu menggunakan handphone dengan cara menghantar WhatsApp kepada suami atau sesiapa yang anda mahu sekadar untuk rujukan.